Ya, hai, Assalamualaikum. So, pagi hari ni saya nak menjawab satu soalan. Kenapa kita waktu awal-awal MBB, contohnya 1 minggu pertama MBB tu kita rasa okey, lepas tu kita rasa tak okey balik. Okey, benda ni kita kena pecahkan kepada beberapa sebab lah. Yang pertama disebabkan oleh paras insulin kita yang tinggi. Untuk orang baru yang join MBB ni, kita tahulah condition disebut sebagai masalah insulin resistance. Untuk orang tu dia ada masalah insulin resistance, that's why dia dapat lah, contohnya kalau orang masuk kepada MBB ni dan disebabkan oleh masalah gastric anxiety, kita tahulah disebabkan oleh masalah rintangan insulin. Okey, core asasnya untuk nak jadi masalah penyakit kronik hari ni, dia mesti ada condition disebut sebagai insulin resistance. So insulin ni apa? Insulin adalah satu hormon yang dikeluarkan oleh kita punya pancreas, so yang mengawal gula dalam darah kita. So dia bekerja untuk nak pastikan tubuh badan kita ada energi lah, ada tenaga. Sebabkan diet kita yang sebelum ni kita makan banyak karbohidrat, so sampai satu tahap tubuh badan kita dia tak efisien menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. So apa yang dia buat, dia hanya bergantung kepada oral intake gula yang kita makan. So dia dah jadi, badan kita dah jadi tak efisien lah untuk gunakan lemak sebagai tenaga. Bermaksud tubuh badan kita hanya bergantung kepada gula oral yang kita makan. That's why kita jadi letih, lesu, lemah dan pelbagai masalah lah yang kita dapat. So, apa yang kita buat dalam MBB ni adalah kita nak betulkan balik kita punya paras insulin. So, kena ingat paras insulin kita tengah tinggi. So, bila kita buat MBB, kita betulkan diet kita dan kita bantu support dengan kita ambil suplemen Hang5, apa yang berlaku, insulin kita juga akan ikut turun juga. Dia based on apa yang kita makan lah. So, bila dia turun, apa yang tubuh badan kita buat sampai satu tahap, contohnya seminggu kita ambil Hang5, kita praktis MBB, dia akan rasa okey, badan rasa best, rasa ringan, rasa dead top lah. So, masuk minggu kedua, dia dah start tak okey balik. Okey, bila kita rasa tak okey ni bukan sebab apa? Sebab bermaksud tubuh badan kita sedang buat correction. Dia akan, badan kita akan insulin dia akan sampai satu tahap dia kena ada buat dia kena pastikan badan kita okey lah, sebab insulin tengah tinggi. So insulin tengah tinggi, kita betulkan diet. So diet kita dah kurangkan karbohidrat ataupun intake gula. So aras insulin kita juga akan turun. Tapi kena ingat, bila kita buat dalam keadaan paksa, dia tak seiring. Maksudnya intake gula kita terlampau drop dengan laju, tubuh badan kita dia tak boleh nak adapt. So bila dia tak boleh nak adapt, apa yang berlaku, dia akan jadi stres lah, sebab dia tak balance. Sepatutnya dia macam ni, tapi bila kita terlampau kurangkan intake karbohidrat, apa yang berlaku, insulin dia akan stagnan, dia akan stay kat situ. So apa yang kita perlu buat, kita tambah balik intake karbohidrat supaya dia sama seiring dengan kita punya paras insulin. So bila dia sama, barulah badan kita rasa okey. Tapi taklah bermaksud kita kena buat cara makan yang macam tu untuk memastikan tubuh badan kita okey. Kalau kita buat macam tu pun still lah badan kita akan create pelbagai lagi simptom yang kita tak nak. So apa yang kita perlu buat adalah kita praktis ADIF, alternative day intermittent fasting. That's why benda ni, ADIF ni adalah Tuan Azwan dah, kita dah buat kerja ni lama dah. So daripada data yang kita kumpul ni, daripada buat IF, OMAD, puasa apa semua tu, kita kata okey, ADIF ni lah yang terbaik untuk nak pastikan tubuh badan kita sentiasa dalam keadaan relax. Memang kita nak turunkan paras insulin kita yang tinggi, tapi kita tak boleh turun secara paksa. So apa yang kita buat ADIF, alternative day intermittent fasting, iaitu satu hari kita buat 3 kali makan, satu hari kita buat 2 kali makan. Okay, nak buat ADIF ni pun kita tak boleh paksa tau. Contoh kalau sebelum ni kita 6 kali makan, tapi kita tak boleh buat 3 kali makan. Perlahan-lahan dengan masa kita akan boleh kurangkan daripada 5 kali ke 4 kali ke 3 kali. Okay, waktu kita dapat 3 kali ni, apa yang kita buat, kita cuba praktis ADIF, alternative day intermittent fasting, iaitu satu hari kita buat 3 kali makan, esoknya kita buat 2 hari makan. Lusa kita buat 3 kali makan, esoknya kita buat 2 kali makan. Kita ulang sampai kita boleh praktis IF, intermittent fasting. So intermittent fasting ni bermaksud 2 kali saja makan. So bila kita dapat 2 kali makan, so kita dah boleh cuba praktis puasa. Bila kita dah boleh cuba praktis puasa, kita dah dapat puasa tanpa simptom, itu bermaksud tubuh badan kita sudah efisien menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. So bila kita dah boleh puasa, apa kita buat? Banyakkan puasa, tapi kita tak paksa tubuh badan kita. Kalau kita perlu makan, kita makan. Kalau kita kenyang, kita tak makan. Tapi kalau kita lapar, wajib dah pasti kita kena makan. Itulah MBB. MBB ni bukan paksa, kita tak stres dalam diet. Kalau kita stres dalam diet, bermaksud itu bukan MBB. So ingat balik apa yang saya terangkan tadi. So apa yang berlaku kepada orang yang ada masalah GGA, gastric anxiety, adalah paras insulin dia yang tinggi. Tapi tinggi tak bermaksud kencing manis. Dia dah ke arah tu lah, tapi dia tak sampai lagi tahap kencing manis. So apa yang kita buat,
kita nak turunkan kita punya paras insulin. Tapi ingat, nak turunkan ni kita tak boleh buat secara paksa sebab tubuh badan kita dia dah adapt dengan insulin yang tinggi ni lama dah kita buat. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, itu disebut sebagai kronik. Apa yang perlu kita buat, kita memang nak turunkan tapi kita tak boleh turunkan secara paksa. That's why MBB ni wujud. So MBB ni bukan paksa, kita tak paksa tubuh badan kita untuk turunkan insulin secara paksa. So apa yang kita buat, slowly insulin kita berada di tahap ni, dan cara makan kita pun perlu seiring dengan kita punya tahap insulin. Bermaksudnya intake gula lah. Tapi kalau bila kita dah kurangkan karbohidrat, tepung, minyak sayur dengan susu, bermaksud gula dalam darah kita pun dia drop. So bila drop, apa yang berlaku, insulin pun dia akan ikut drop sekali lah. Tapi insulin ni dia badan kita dia akan sentiasa buat correction. Bila dia buat correction ni, time ni lah badan kita tak sedap balik. Bila tak sedap, kita dah tahu dah gula yang kita intake tu kurang daripada paras insulin kita. So apa yang kita buat, kita pakai lebih sikit. So bila dia sama, bila kita rasa dah steady, okay, kita turunkan balik diet kita. So dia akan turun balik, insulin pun akan turun balik. Macam itulah kita ulang sampailah insulin kita berada di paras yang normal balik. Itu cara dia. Okay, and then yang kedua, kenapa kita jadi macam tak okay balik? Okay, kita kena ingat untuk masalah gastrik dan anxiety, dihilang keupayaan untuk nak menghadam makanan jenis fiber. Fiber ni macam sayur, buah lah. So bila kita nak develop balik, apa yang kita nak develop adalah enzim dan bakteria yang berada di kita punya usus kecil. So benda ni dia nak buat bukan secara boleh buat dalam masa sehari dua, tak. Dia kena buat berulang-ulang kali sampai kita boleh makan balik jenis makanan yang kita tak boleh makan sebelum tu. Setiap kali kita intro makanan baru, sebagai contoh suplemen, contohnya vitamin D. So bila kita intro makan baru, apa yang berlaku, tubuh badan kita, usus kita, dia tengok benda tu sebagai satu invader, satu benda asing. So apa yang dia buat, dia start serang lah. So bila dia start serang, apa yang berlaku, allergic reaction. So yang berlaku allergic reaction. So bila allergic reaction tu berlaku, memang badan kita jadi wang lah. So cara dia, apa yang kita buat, kita stop 1 hari ataupun 2 hari daripada kita ambil suplemen tu, dan bila dia reda, dia hilang, kita start ambil balik. Usus kita dah kenal lah benda tu, so dia tak attack dah. So bila dia tak attack, okay, badan kita akan lagi best. So itulah 2 benda ataupun 2 jawapan yang apa sebenarnya yang terjadi kepada tubuh badan kita. Okay, kenapa kita rasa okay, tiba-tiba rasa tak okay balik. Kenapa kita rasa tak okay, tiba-tiba kita rasa okay balik. Okay, nak jadi daripada tak okey kepada okey tu, kita sendiri kena faham tubuh badan kita macam mana. So bila kita faham tubuh badan kita macam mana, barulah kita boleh selesaikan masalah tu. Kalau kita tak faham, dari mana datang punca kita jadi macam tu, kita mesti wajib dan pasti kita tak boleh solve benda tu. So kalau orang tanya pendapat saya, macam tu lah condition kita. So macam mana dia jadi tak okey. Kita rasa okey balik, lepas tu badan kita tak okey balik. Kita rasa okey, tak okey, disebabkan paras insulin kita yang kita sedang buat correction ni. Kita perlu buat correction ni, so, kita perlu hadap benda ni. Tapi nak hadap dia kena ada pemahaman, dan kita kena tahu kenapa dia jadi macam tu. So bila kita dah tahu apa yang kita buat, kita betulkan lah. So bila kita dah betulkan, badan kita dah rest, dah okey balik, so kita buat balik. Kita jangan tak buat. Sebab kalau kita stop, kita buat cara makan macam tu, insulin kita memang akan duduk macam tu, jadi stagnan macam tu. So bila dia stagnan macam tu, kalau dia duduk di paras normal, okey. Tapi kalau dia duduk di paras disebut sebagai insulin resistance, memang tak okey lah, sebab dia akan develop pelbagai lagi masalah kesihatan. So kita tak nak benda tu berlaku. Apa yang kita buat, kita akan turunkan dia sampai insulin dia masuk pada paras normal. So macam mana kita nak tahu insulin kita berada di paras normal? Ini kita boleh buat check lah, HbA1c. Kita boleh tengok kepada kita punya bacaan gula dalam darah kita dalam masa 3 bulan. So kalau HbA1c di 5.7, sebenarnya 5.7 tu kita dah tak efisien dah. So kita nak kalau boleh bawah 5 lah. Kalau 5 tu pun okey lah, tapi tak optimum. Kalau kata macam optimum ni, contohnya macam atlet punya bacaan gula dalam darah dia mungkin dalam 4 lebih, 4 something tu memang champion lah, bacaan darah dia champion. Tapi kalau kita boleh dapat 5 ataupun 5 bawah 5.2 ataupun 5 pun dah okey dah. Dah okey dah. Cumanya kita tak nak 5.7 dan 5.7 ke atas tu dia dah masuk ke pre-diabetic lah. So kita tak nak ambil berlaku. So kita nak bawah lagi. So macam mana nak buat dia supaya dia boleh jadi bawah, rendah ni? So kita banyakkan makan lemak, kita banyak makan protein, kita banyakkan exercise.
kita betulkan diet kita, lepas tu kita kurangkan stres. Kalau ada stres kita avoid lah stres sebab stres pun boleh memberi kesan yang sama juga. Okay, so itu antara tips macam mana dan kenapa tubuh badan kita kejap okey, kejap tak okey, kejap okey, kejap tak okey. Sebabnya tubuh badan kita sentiasa dia akan buat correction based on apa aktiviti kita buat. Tak kisahlah aktiviti makan ataupun aktiviti exercise tu sendiri. Apabila badan kita stres, kita kena rehat dan bagi dia masa untuk dia betulkan balik. So lepas kita dah rasa okey, kita buat balik lagi banyak. So kita akan buat boleh buat lagi lama. Maksudnya kita boleh kata berpuasa lebih lama ataupun kita boleh buat exercise lagi banyak. Okay, so itu cara macam mana kita nak buat MBB ni. Sama ada dengan makanan ataupun daripada senaman. Okay.